Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 Mei 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Berita utama. Projek pembinaan sebuah rumah tradisi yang dikenali sebagai English Tea House di kawasan Kubu Margarita bakal menjadi ikon pelancongan terbaru di Bandar Raya Kuching serta Sarawak amnya. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, projek English Tea House di sekitar kawasan kubu bersejarah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri untuk memperhebatkan pelancongan di sekitar tebingan Sungai Kuching. Jelasnya, pembangunan tersebut adalah termasuk dalam projek pengindahan tebingan Sungai Kuching yang memakan kos sebanyak 24 juta ringgit dan bermula dari Kampung Boyan sehingga kawasan Kubu Margarita. Dan di bawahnya di sebelah ini akan dibina satu tempat untuk pengunjung boleh berhenti untuk having tea. Yes, it's a traditional English tea house di sebelah tempat untuk naik ke atas tu. Bercakap ketika ditemui media di Kuching pada Jumaat, beliau memberitahu projek yang diilhamkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg itu dijangka siap sepenuhnya menjelang penghujung tahun ini. Berita seterusnya. Petugas-petugas di Hospital Miri menerima peralatan perlindungan peribadi PPE sumbangan syarikat Borneo Telecom, pengedar Lensun Malaysia pada Jumaat. Ketika ditemui selepas majlis penyerahan sumbangan PPE di Miri, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin menzahirkan kegembiraan dan rasa bersyukur atas sokongan syarikat swasta tersebut kepada Kerajaan Sarawak sebagai usaha memerangi pandemik COVID-19. Antara sumbangan peralatan perlindungan peribadi PPE yang diserahkan adalah seperti yang tertera. Selanjutnya, semua projek di bawah program transformasi luar bandar RTP bagi Dun Pantai Damai yang tertangguh akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat disiapkan dalam tahun ini. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai berkata terdapat 34 projek di bawah projek RTP bagi Dun Pantai Damai pada tahun 2020. Antara projek yang telah kita senaraikan dalam berbagai bentuk seperti pembinaan Dewan Serbaguna, pembinaan jalan raya, membaik pulih sistem paparitan, membaik pulih tadika, surau, masjid serta membina chapel dan juga prasarana lainnya. Yang semuanya kita sediakan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat di kawasan Dun Pantai Damai. Akibat daripada penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah pun dilaksanakan bermula pada bulan Mac sehingga sekarang, semua projek ini telah pun tertangguh. InsyaAllah apabila PKP dan PKPB ini diberhentikan ada sedikit masa lagi, projek RTP di kawasan kita akan kita teruskan. Bercakap dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai semalam, beliau menjelaskan semua projek RTP yang disiapkan sejak dari 2015 amat memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Dun Pantai Damai. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri yang telah dapat menyediakan dana yang begitu besar untuk kami Ahli Dewan Undangan Negeri melaksanakan projek RTP di kawasan masing-masing. Laporan berikutnya. Kerajaan telah menetapkan 20 jenis barangan kawalan bagi Hari Raya Aidilfitri dan 22 jenis barangan kawalan bagi perayaan Gawai di bawah skim harga maksimum musim perayaan. Ketika ditemui selepas pelancaran skim tersebut di Limbang pada Jumaat, Timbalan Residen Bahagian Limbang, Sebi bin Abang berkata tempoh skim kawalan harga barangan di Hari Raya berkuat kuasa bermula 20 Mei hingga 3 Jun 2020 dan untuk perayaan Gawai pula berkuat kuasa dari 28 Mei dan berakhir 3 Jun 2020. Senarai barangan ini telah ada pertambahan daripada senarai asal sebab mengambil kira keperluan yang ataupun mengambil kira pendapat ataupun permohonan daripada pihak pengguna sesuai dengan keadaan pada masa ini, iaitu MCO Movement Control Order
yang perlu dipatuhi. Dalam pada itu, beliau yang juga merangkap pengurusi hal ehwal pengguna bahagian Limbang berpuas hati dengan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan KPDN HEP Cawangan Limbang sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama lagi bagi memastikan harga barangan terjamin. Alhamdulillah, daripada pemantauan pagi ini dan juga apa yang kita melihat dari hari ke hari dalam tempoh dari bermulanya MCO itu sendiri, peniaga tidak mengenakan harga sebarangan ya. Sebab pihak Kementerian Hal Ehwal Pengguna sendiri dari semasa ke semasa membuat pemantauan dan para peniaga memberi kerjasama yang baik, dan setiap dapatan yang kita perolehi daripada hasil daripada pemantauan itu kita akan maklumkan kepada pihak Jawatankuasa Bencana Negeri, di mana ianya turut dibincangkan semasa visi ataupun video conference dari semasa ke semasa kita mengadakan. Secara keseluruhannya, pengawalan harga di Limbang ini adalah mematuhi peraturan dan harga-harga yang telah ditetapkan oleh pihak KPDN HEP Cawangan Limbang. Seterusnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di bahagian Sri Aman menyokong saranan kerajaan yang tidak membenarkan kunjungan pada sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai tahun ini. Rata-rata mereka menyambut baik usaha kerajaan tersebut dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Pemancar Mas Syamsiah Maslim menyokong penuh saranan kerajaan yang melarang aktiviti ziarah-menziarahi pada Hari Raya, khususnya ketika negara masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jelasnya, yang menetap di Kampung Hilir Sri Aman, sambutan Aidilfitri tetap meriah meskipun disambut dalam kalangan ahli keluarga terdekat sahaja tanpa adanya kunjungan daripada saudara mara. Saya menyeru agar KMKK iaitu Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum serta ahli jawatankuasa JKK di bawah bidang kuasa masing-masing hendaklah menyambut seruan ini dan untuk disampaikan kepada masyarakat ataupun rakyat-rakyat di bawah bidang kuasa masing-masing. Manakala bagi penghulu Abdul Samad Abdul Rahim memberitahu penduduk mesti mematuhi saranan serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan semasa perayaan raya dan gawai. Bahkan kita benar pergi ke masjid suruh untuk mengadakan sembahyang Aidilfitri. Cuma yang diarahkan ialah macam 5 orang, Saudara Belal, Hatib dan AJK. Sebab ya distinct SOP yang mesti diikut. Sementara itu, Kaunselor Kunjang Nanang berharap masyarakat Dayak di Sri Aman menyambut seruan kerajaan supaya menyambut Hari Gawai mengikut norma baharu. Kita bersabar membaca kita untuk kita nak ibuh berami dulu bergawai. Laban kita bisik tahun kebuka lagi ndor kita bergawai. Ndor kita berami. Jadi kita nyambut seruan perintah kerjaan kita yang menua Sarawak tu tadi keran dekat munah ke penyakit COVID kita tu. Jadi kita mesti nyawat seruan perintah kita. Jadi aku ngelalau semua ketiban kita Dayak tekang itu gawai ke rumah panjai itu cara diri sebilia. Temenggong Datuk Samuel Lawan turut senada dengan Kunjang supaya tidak menyambut Hari Gawai secara meriah, namun memadai dengan sambutan bersama ahli keluarga terdekat sahaja. Ingat kita nyawa manusia ndak boleh bayar, ndak boleh ganti, ndak boleh ambil pulai. Ngintu gawai itu kita yang main berami tang dak tahun dak berjaga meresih diri. Ti kita ndak rami ngintu gawai tahun tu nyak nadai jadi penanggul laban gawai tahu datai baru tahun siti.
Sekian bersama saya Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan ucapan khas sempena Hari Raya Aidilfitri dan Gawai daripada para pemimpin Sarawak. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam yang menyambutnya. Salam UKAS. On behalf of Parti Rakyat Sarawak and my ministry, Ministry of Infrastructure and Port Development, and on behalf of my family, I wish those who celebrate Hari Raya 2020 a happy Hari Raya for this year. This Hari Raya will be a Hari Raya with a different, because of MCO or COVID-19, we are not allowed to have an open house whereby other people can come and visit us and wish us a happy Hari Raya. But this Hari Raya may be different, but will allow members of the family to get together and celebrate it as one big family. With this, I wish all those who celebrate Hari Raya 2020 a happy Hari Raya Aidilfitri. I wish you all the best and keep safe and stay home whenever possible. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Dayak di negara ini. Sesungguhnya kita masih lagi dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19 menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Oleh itu, saya ingin mengajak semua untuk meraihkan Syawal dan Gawai ini dengan kesederhanaan bersama keluarga di rumah. Bagi yang berjauhan, janganlah bersedih. Meriahkanlah kedua-dua perayaan ini secara maya dengan pakaian berwarna-warni di dalam rumah. InsyaAllah, kita pasti menang. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dan selamat Gawai Dayak. Stay safe, stay at home. Ibu kayu-kayu, anang nginsir. Terima kasih. Saya Rohani Abdul Karim, Ahli Parlimen Batang Lupa, beserta dengan keluarga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua muslimin muslimat yang menyambutkan Hari Raya pada tahun ini dengan cara normal yang baru, dan khususnya kepada semua rakyat di Parlimen Batang Lupa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, stay at home, stay safe dan jaga diri baik-baik. Terima kasih. Saya bagi pihak diri saya sendiri dan keluarga dan juga kementerian saya, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan juga Kementerian Belia dan Sukan menyampaikan salam dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua muslimin muslimat sama ada mereka di Sarawak ataupun di seluruh Indonesia. Dan satu minggu selepas Hari Raya kita akan menyambut Hari Gawai yang akan disambut oleh masyarakat Dayak di seluruh masyarakat Sarawak. Kepada mereka saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kayu gerai damai datang senang. Kita mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mohon ampun maaf lahir dan batin. Dan juga saya punya kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak kayu gerai damai. Semoga sambutan Hari Raya dan sambutan Gawai kita pada hari ini akan memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat Sarawak dan kemakmuran kepada negeri Sarawak. Saya dengan keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Sarawak, kawan kaulan, terutama sekali para pemimpin di Sarawak dan termasuk juga ahli masyarakat dalam gedung Puak Pernah Gedung saya.
Aku ngau keluarga aku ingin mengucap selamat gawai ngagai semua kawan kaulan aku Bak Sarawak, terutama sekali sidaknya di dalam N26 gedung. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai senang langtang dengan menua limpah menuah berkebung bakat bukit berkucung bakat lagi segulai sejalai. Saya Julahi Narawi ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin bagi pihak diri saya dan isteri serta keluarga dan juga bagi pihak seluruh warga Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak kepada seluruh umat Islam di negara kita, khususnya di Sarawak dan kawasan Sebuyau.